Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam siri pemantapan ibadat solat dan penekanan kepada rukun-rukun ibadah solat itu sendiri. Dan kita masuk pada kali ini pada siri yang ke-16. Siri yang ke-16. Tapi perbincangan kita di muka surat 24, atas kerja kita berada di rukun solat yang ke-8. Ya, rukun yang ke-8, tapi perbincangan yang ke-16, yakni duduk antara dua sujud. Setelah kita bincang pada siri yang 15 dahulu tentang sujud, ya, panjang perbincangan kita. Mudah-mudahan dapat kita meraihkan sebagaimana dituntut perilaku-perilaku ibadah rukun sujud itu, supaya ibadah sembahyang kita sah. Ya, sebab sujud ni di antara tempat yang begitu ketara boleh menyebabkan sembahyang kita jadi tidak sah. Ya. Baik, kita teruskan dengan melihat muka surat 24 ini, duduk antara dua sujud. Yang pertama dikatakan tentang hukum. Hukum duduk antara dua sujud ini adalah rukun pada setiap solat fardu ataupun solat sunnah. Ya, yang dikatakan wa thaminuha julusun bainahuma ay as-sajdatain walau fi naflin 'ala al-mu'tamad. Ya, rukun sembahyang yang ke-8 ialah duduk di antara dua kali sujud. Hal ini berlaku pula dalam sembahyang sunat. Maknanya dalam sembahyang wajib, sembahyang fardu pun ada, di dalam sembahyang sunat pun ada. Ya, khasnya di dalam ibadah sembahyang yang dilakukan oleh orang-orang yang normal, maknanya dalam keadaan berdiri, maka akan adalah perlakuan duduk antara dua sujud ini. Bagi mereka yang solat secara duduk, di situ adalah dia punya persamaan-persamaan. Dan bagi mereka yang sembahyang secara mengiring atau terlentang, tentulah perbincangan duduk antara dua sujud ini dibincang bukan pada tata cara duduk, ya, tetapi diubah sesuai kepada tata cara sembahyang orang yang uzur, yang uzur tubuh badan. Ia adalah termasuk dalam rukun fi'li, yakni rukun perbuatan, ya. Maknanya nak berbincang mengenainya, sah ke atau tak sah ke, batal atau tidak, maka kayu pengukurnya adalah rukun fi'li, iaitu dari segi perlakuan ataupun perbuatan. Ya, sebab ia bukan sekadar dibuat, tetapi hendaklah dibuat mengikut kaedah ilmu fiqh yang telah diterangkan. Ya, seperti juga rukuk, itu juga rukun fi'li, i'tidal dan juga sujud. Ya. Baik. Pengertian
apa dia definisi ataupun ta'rifan daripada duduk antara dua sujud? Ialah duduk secara iftirash. Duduk secara iftirash. Ini boleh katakan semua mazhab duduk antara dua sujudnya, kaedah yang bertepatan fiqahnya memang duduk iftirash. Apa dia? Iaitu melipatkan kaki kiri. Sebenarnya iftirash ini pada makna literal dia, dari segi pengistilahan, iftirash ni makna berlapik. Berlapik. Manakala tawarruk pula maknanya pangkal peha. Maknanya pangkal peha ni duduk tidak berlapik. Kalau tawarruk, kalau iftirash ni duduk berlapik. Berlapik, ya. Macam mana lapik itu? Maka ulama di sana ada berbagai qaul, berbagai pendapat. Ya. Jadi di sini dia katakan duduk iftirash, maknanya duduk beralas atau duduk berlapik, iaitu melipatkan kaki kiri. Tapak kaki kiri itu kita lipat, ya, dan duduk di atasnya. Duduk di atas telapak kaki kiri. Sebenarnya tidak telapak juga, daripada tepi perut tapak kaki kiri sebelah dalam. Tapak kaki perut kita kan ada satu luar satu dalam, ini sebelah dalam. Kita duduk di situ dan dia melebar membawa keluar, ya. Serta menegakkan kaki kanan. Tegakkan kaki kanan. Hendaklah menekankan dengan jari kaki kanan ke atas bumi, makna melipatkannya. Hendaklah di sini bukan makna wajib. Hendaklah di sini maknanya tuntutan sunat. Tapi janganlah kita main-main pula benda sunat ni, ya. Bagaimana saya sebut, memanjang dalam Ramadan ini, bahawa walaupun sembahyang sunat tarawih itu statusnya sunat, tapi dia bukan sembahyang yang ada pilihan dari segi bilangan rakaat. Ada sembahyang-sembahyang yang ada pilihan, seperti sembahyang sunat mutlak, boleh pilih. Sembahyang sunat awwabin, boleh pilih bilangan rakaat. Ada yang bilangan rakaatnya tak terhingga, sembahyang sunat mutlak. Ada yang bilangan rakaatnya ada maksimum, tapi boleh buat kadar minimum. Sembahyang sunat awwabin contohnya, ya, tahajud contohnya, boleh pilih sekurang-kurang 2, ya. Tapi ada sembahyang sunat yang tak boleh pilih bilangan rakaatnya. Sembahyang sunat tasbih mesti 4 rakaat. Sudah nampak siang 1 salam, malam 2 salam. Mana tak boleh orang buat sembahyang sunat tasbih ni 2 rakaat? Tak boleh. Begitu juga tarawih. Tarawih bukan sembahyang yang boleh pilih 8 rakaat, atau nak pilih 6 rakaat, atau nak pilih 12 rakaat, kecuali digantung nak sambung lagi. Ini orang tak faham, ya. Jadi nak ceritakan bahawa walaupun statusnya sunat, tapi bukan maknanya pilihan itu mengikut apa yang kita suka. Pilihan itu tetap ada garis panduan memilih. Ini nak ceritanya, ramai orang tak faham benda-benda macam ni, ya. Jadi di sini dia kata hendaklah menekankan dengan jari kaki kanan ke atas bumi, melipatkannya. Ini bagi yang mampu lah, ya, supaya hujung jari kaki kanan itu menghala ke arah kiblat. Ini adalah mengikut sunnah Nabi SAW, sebagaimana yang diterangkan tentang sifat solat Rasulullah SAW. Ini kita akan bincang dari segi hai'ah ataupun cara duduk ni. Ada 3 nanti ulama memberi panduan, ya. Ini secara umumnya, maka dia memberi yang mengikut keutamaan pertama, duduk iftirash, itulah cara dia, ya. Dalil disyariatkan, maknanya dalil naqli di situ, ya.
Maksud al-hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim yang mafhumnya di bahagian akhir, ya, atau di bahagian tengah daripada hadis itu, di mana Nabi menyatakan, kemudian bangkitlah hingga engkau tamak nina, maknanya berkeadaan tenang sekadar subhanallah, lebih kurang 6 harakat kadarnya di dalam duduk engkau. Duduk engkau maknanya lepas pada sujud pertama, kau duduk kejap, ada tamak nina. Kemudian sujudlah pula. Sujudlah pula ni maknanya sujud kedua, ya, hingga tamak nina di dalam sujud itu. Ya, itu sebagai dalil naqli yang pertama. Kemudian maksud al-hadis lagi, kemudian dilipatkan kaki kirinya dan duduk di atasnya, kemudian tegak sehingga semua tulang kembali ke tempatnya, maknanya tulang belakang. Kemudian menundukkan badan untuk sujud, maknanya perilaku sujud kedua. Ini sebagai kata-kata Nabi SAW menerangkan cara sembahyang. Sebab itu cara sembahyang yang detail tak disebut dalam Quran, tapi disebut dalam hadis. Kadang-kadang hadis bersifat terlalu umum. Sebab itu Nabi kata al-ulama warathatul anbiya. Sebab itu Nabi pesan, kalau ada perbincangan yang berlaku selepas kewafatanku, hendaklah kamu kumpul orang-orang fuqaha dan orang alim, bincang dan dapatkan kita ke satu kepastian hukum atau kamakal. Nanti dia bukan boleh buat lebih kurang benda-benda macam ini, ya. Bukan buat hukum ikut keadaan semasa. Bukan hukum sembahyang tarawih ikut orang sekarang. Orang sekarang kena ikut hukum sembahyang tarawih, bukan sembahyang tarawih ikut orang sekarang yang sibuk, yang malas nak sembahyang lama. Orang sekarang kena ikut sembahyang tarawih. Itu maknanya, ya. Baik. Disebut lagi muslimin muslimat sekalian, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Atau kama qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mengangkat kepalanya daripada sujud pertama, tidak dia terus sujud kedua, kecuali dia duduk tegak dahulu. Dia duduk dulu baru dia lakukan sujud yang kedua. Maknanya dia bukannya macam kinjeng, kata orang Jawa, macam cibor, ya, belum tegak lagi tulang belakang untuk duduk antara dua sujud terus pergi sujud. Tidak begitu, ya. Baik. Kita teruskan kepada pecahan berikutnya, yakni syarat-syarat sah duduk antara dua sujud menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, hendaklah mengangkat kepala itu kemudian setelah sempurnanya sujud. Angkat kepala itu tak ada maksud lain. Memang angkat kepala itu untuk duduk antara dua sujud bila setelah sempurna sujud pertama. Kalau tak sempurna lagi 7 tulang letak di bumi, tak sempurna, maka belum boleh lagi melakukan duduk antara dua sujud, ya, belum boleh. Atau orang dia angkat kepala kerana terkejut, ya, kerana apa? Mungkin dia kena sengat kala jengking. Dia angkat kepala begitu, itu tak kira sujud, duduk antara dua sujud. Dia kena sujud semula. Sujud semula tu sujud pertama statusnya, bukan sujud kedua. Sebab dia angkat kepala tu macam arah ke duduk, itu bukan kerana nak buat duduk antara dua sujud, kerana dia terkejut kesakitan. Jadi dia wajib kembali balik sujud. Walaupun nampaknya macam 3 kali sujud, tapi sujud yang kedua itu sebenarnya menggantikan sujud pertama yang belum sempurna. Sebab itu kena sempurna, ya, sujud pertama barulah angkat kepala. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, dia lanjutkan lagi, jangan sengaja mengangkat kepala kerana duduknya, bukan kerana sebab-sebab yang lain. Bukan kerana
dia selaku makmum, dia pun duduk antara dua sujud kerana mungkin dengan cara dia duduk cepat tu dia boleh tengok siapa jadi imam. Dia nak mengintai siapa jadi imam, dia angkat cepat. Nak mengintai siapa jadi imam. Itu bukan masanya sebenarnya. Ya? Itu tak boleh. Tak boleh dia angkat kepala itu untuk tujuan lain. Masih lagi maknanya dalam perbincangan yang lebih kurang sama. Yang ketiga, tamakninah di dalamnya. Tamakninah di dalamnya. Itu dia katakan at-tamakninatu fi. Ya? Ai hadzal julus. Maknanya duduk adanya tamakninah di dalamnya, yakni saat duduk antara dua sujud. Itu yang katakan di dalam satu hadis Nabi SAW kepada Sayyidina Khalid, kepada Sayyidina Khalid, ya, thumma fa hatta tatma'inna jalisan. Rasulullah SAW, kemudian angkatlah tubuhmu hingga engkau berkeadaan tenang, yakni tamakninah dalam posisi duduk. Tamakninah ni makna kita tenang dalam keadaan duduk. 3. Yang keempat, jangan condong duduknya. Kalau condong bukanlah nama duduk, kecualilah kalau ada keuzuran. Tapi kalau duduk sehat segar bugar, tiba-tiba dia duduk condong, mungkin contohnya dengan izin yang dia duduk tu agak condong, patut dia tegakkan tulang belakang ni, tapi dia tak tegak tulang belakang. Dalam keadaan condong, ini bukan duduk. Ini bukan duduk antara dua sujud. Ini mungkin orang boleh faham posisi dia sembahyang duduk untuk perbuatan rokok. Sebab dia condong, duduk dia kena tegak. Ini yang dikatakan duduk iftirash tadi. Dibentangkan kaki kiri, tapak kaki kiri, lalu ditegakkan tapak kaki kanan dalam keadaan begini. Ini kata duduk iftirash, duduk beralas. Kita punya papan punggung ni, dia pangkal bola ni beralaskan tapak kaki kiri. Ini kata duduk iftirash. Ya? Ada orang kata orang kurus bolehlah buat, dia kata orang gemuk mana boleh. Itu tu cakap tu atas alasan apa? Kadang-kadang orang kita ni, dia nak cakap benda-benda agama, tapi cara dia ekspres tu bukan menunjukkan dia faham agama. Macam orang tanya, tarawih ni 8 rakaat ke 20 rakaat? Tengok dia nak jawab. Dia nak jawab 8 tu atas dasar apa? Kalau atas dasar fiqah, out. Fiqah tak kata 8. Dia nak jawab tu kerana nak jaga orang ramai. Sebab geng-geng ni jenis geng kecil manis, geng darah tinggi, geng apa, gout, lagi sakit jantung. Kena jaga kepentingan orang yang tak sihat ni, maka sembahyang bagi cepat habis. Jadi dia nak jawab tu, kenapa? Yang boleh tak duduk cari iftirash tu? Mana boleh ustaz sebab gemuk. Saya ada anak murid saya gemuk, elok duduknya. Yang kurus pula bergada-gada, sekeping je papan, tak boleh duduk pula. Kalau orang klaim benda-benda atas dasar fizikal, gemuk tak boleh duduk macam itu, tak betul cara macam itu. Sebab nak boleh buat benda-benda yang sunnah dari segi perilaku hai'ah ni, dia bergantung kepada satu ilmu, kefahaman, dua kesungguhan. Kalau dua ni ada, saiz bukan masalah. Itu cerita. Satu lagi adalah kebiasaan. Ilmu, kesungguhan, dan jadikan kebiasaan. InsyaAllah kita boleh sembahyang dalam keadaan yang menepati kaedah dan kehendak fiqah. Ya. Baik, 4. 5. Tempoh masa duduknya hendaklah lebih pendek dari sujud.
kerana ia adalah rukun fi'li yang pendek, sedangkan sujud merupakan rukun fi'li yang panjang. Ya. Ini dikatakan perbincangan syarat sah solat mazhab Syafi'i di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu jilid 1 yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili, ya, ulama daripada Syria. Jadi nak ceritakan di sini bahawa duduk tasyahud, duduk antara dua sujud ni tidak bolehlah duduk lebih lama daripada perbuatan sujud. Dia kata wala yutawwiluhu wala i'tidalan li'annahuma ghairu maqsudain lidhatihima bal syuri'a lil fasli fakana qasirain. Itu kata kitab. Tidak boleh wala yutawwiluhu, memanjangkan, melamakan. Apa dia? Duduk antara dua sujud ni tak boleh lama. Dan juga tak boleh lama ketika i'tidal, dia kata. Ya, wala i'tidalan. I'tidal macam mana perbincangan kita dulu, tak boleh lebih lama daripada rokok. Duduk antara dua sujud tidak boleh lebih lama daripada sujud. Sebab dalam fiqh Syafi'i ada rukun panjang, ada rukun pendek. Dalam kitab yang disebut tadi Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Dr. Wahbah Zuhaili menyebutkan di dalam mazhab Syafi'i, kalau yang pendek, rukun pendek dipanjangkan dengan sengaja, yang rukun panjang dipendekkan dengan sengaja, hukumnya batal sembahyang. Tolong baik-baik ini. Tapi kalau tak sengaja, disunatkan sujud sahwi. Jangan ingat sujud sahwi ni tak baca kunut witir Ramadan aja. Jangan ingat sujud sahwi ni tak baca kunut sembahyang subuh saja. Kalau kita panjangkan rukun pendek dalam keadaan tak sengaja, pun sunat sujud sahwi. Ini Syafi'i. Ya? Sebab dia kata kedua rukun, apa dia rukun ni? I'tidal dengan duduk antara dua sujud ini, yang dimaksud bukanlah zatnya, bahkan pengerjaannya. Pekerjaan duduk antara dua sujud ni bukan satu bentuk zat, dia kata, tetapi pekerjaannya sekadar pemisah. I'tidal ni pemisah antara berdiri dengan nak turun. Duduk antara dua sujud ni pemisah antara duduk dengan sujud. Bila benda ni dia punya status dia pemisah, maka kedua rukun itu pendek sahaja. Fakana qasirain, maka dua-duanya kena pendek. Sebab apa? Sebab dia syuri'a lil fasl, dia sebagai pemisah. Bila pemisah dia tak boleh lama, dia kena sekejap saja. Ya, dia border. Ya, benda-benda macam tu. فَإِنْ طَوَّلَ أَحَدُهُمَا فَوْقَ ذِكْرِهِ الْمَشْرُوعِ فِي قَدْرَ الْفَاتِحَةِ فِي الْاعْتِدَالِ وَأَقَلَّ التَّشَهُّدِ فِي الْجُلُوسِ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. Dia kata apabila salah satu, yakni i'tidal atau duduk antara dua sujud ini dipanjangkan, maknanya pergi panjang, dan dia bagi kadar di sini. Bila dia panjangkan lebih daripada zikir yang harus dikerjakan seukuran dengan baca Fatihah dalam i'tidal, kata dari i'tidal ni sampai tahap baca Fatihah panjang dia. Ataupun ketika duduk antara dua sujud lama benar sampai tahap baca tasyahud. Ya, dengan sengaja, amidan, dengan sengaja, aliman, dan tahu pula tu, batalat salatu, bahawa hal itu adalah haram, maka batal sembahyang ni. Itu kalau nak diukur kadar perbuatan itu sendiri. Tapi kita ada satu lagi kayu pengukur, jangan lupa. Ini kayu pengukur dari segi lama bila dibandingkan
i'tidal dengan Fatihah, baca Fatihah tu dah lama, boleh batal. Duduk atau sujud tu lama sampai macam kadang baca tasyahud, boleh batal. Satu lagi perbezaan atau perbandingan kayu pengukur kita ialah hendaklah kita duduk antara dua sujud ni tak boleh lebih lama daripada sujud. Itu perbandingan kedua. I'tidal tidak boleh lama daripada rokok. Macam mana kita nak bagi duduk antara dua sujud ni pendek pada sujud? Maka tentulah kayu pengukurnya tasbih yang dibaca, cara dia baca, sebagaimana saya terangkan perbandingan dulu dalam siri yang lalu, ya, yakni baca i'tidal, bacaan dalam i'tidal, ya, berapa saat kita kira dulu, dan bacaan dalam rokok dalam sujud adalah rokok berapa saat. Begitu jugalah, ya, kita nak tahu bahawa duduk antara dua sujud ni kita baca pendek, kita kena kira berapa saat nanti. Dibezakan dengan tasbih kita ketika sujud, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kurang-kurang 3 kali, kita tengok berapa saat. Lepas tu kita baca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Berapa saat? Kalau tasbih sujud yang kita baca tadi lebih lama daripada bacaan ketika duduk antara dua sujud, betul lah. Nak bagi betul, tentulah kayu pengukurnya diukur dari segi tajwid bacaan. Sebab ini cerita bacaan, maka kayu pengukurnya adalah teknik bacaan. Sebagaimana nak mengukur duduk antara dua sujud ni betul, teknik yang diguna pakai ialah kaedah duduk. Sebab itu kalau condong tak boleh. Maka penentu sah tak sah dilihat pada perbuatan cara dia duduk itu. Boleh faham tak ni? Yang angguk faham ke angguk ngantuk? Angguk faham, ya? Baik. Ni berat ni. Batalat salatuhu, maka batal semayang ni. Oh, sebab itulah ramai orang semayang, kata Nabi, ramai orang semayang malam, kata Nabi, yang dia dapat detik je. Memang betul. Kalau dah semayang tak betul, amalan tanpa ilmu, maka ditolak. Ilmu tanpa amalan, bukan kata ditolak, maknanya tak sempurna. Tapi bila dia nak buat, dia tahu sebab dia ada ilmu. Tapi orang yang buat ilmu tak ada, lagi bahaya. Dia rajin tak menentu, rajin buat tapi malas mengaji. Bagus sikitlah orang yang mengaji, cuma jarang buat. Cuma dah diikhtiarkan bila kita mengaji macam ni, bila dah tahu, kena buat. Ya. Baik. Itu cerita apa dia? Cerita tentang tempoh, ya, tempoh bacaan tu. Cuba tuan-tuan tengok jam. Saya baca, tuan-tuan tengok jam macam mana, berapa saat. Nak pakai apa, digital ke analog? Analog lah, ya tak? Baru nampak. Ada masa ni jam analog ni lebih sesuai kalau nak ngira-ngira benda macam ni. Betul ke? Saya baca, tuan-tuan semua tengok jam. Tak tahu jam 7 ke mati, tak tahu, tak ada. Tengok jam, berapa saat. Ya, lepas tu saya baca pula bacaan dalam duduk antara dua sujud, berapa saat. Bezakan. Okey, mula, ya. Bacaan ketika sujud dulu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Berapa? 11 saat. Ya? 11 saat. 11.5. 11 saat. 11 saat. 11 saat. Okay. Itu kalau dengan wa bihamdih.
Kalau tanpa wa bihamdi, tengok. Saya mula. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. 9. Sekarang saya nak baca bacaan ketika duduk antara dua sujud pula. Adakah melebihi 11 saat atau bagaimana? Baik, saya mula ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afni wa'fu anni. 10. Mana betul kan? Ya. 10 tapi dia lebih 1 saat pada tanpa wa bihamdi. Jadi untuk selamat baca wa bihamdi lah. Kalau ya nak pakai Rabbighfirli yang tadi juga untuk 10 saat, ya, nak mesh dengan sujud kita nak pakai Subhan Rabbil A'la, maka nanti ada keterangan diharuskan kita membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli 2 kali. Maknanya kalau kita nak baca Subhan Rabbil A'la, regu dia Rabbighfirli, Rabbighfirli. Barulah sujud tu lebih lama daripada duduk antara dua sujud. Ini praktikal ni, terbukti. Ya. Tapi kalau kita nak pakai Rabbighfirli panjang tadi macam biasa, maka kita kena pasangkan dengan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kena faham? Jangan pula nanti Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi nanti dipotongkan pula atau ditambah jadi 4. Sebab 4 tidak sunnah. Yang sunnah adalah angka ganjil. Ia angka ganjil. Maknanya dia boleh sampai 11 kali. Ya, sampai 11 kali. Baik. Kita tengok sekarang ni muka surat berikutnya di bawah tajuk kesempurnaan. Bila kata kesempurnaan ni dia lebih kepada sunat. Ya? Duduk antara dua sujud dapat dicapai dengan maknanya sunat-sunat duduk antara dua sujud. Yang pertama, duduk secara duduk iftiraj, iaitu duduk di atas telapak kaki kiri bahagian dalam dan menegakkan telapak kaki kanan pada semua duduk dalam solat kecuali duduk akhir, yakni tasyahud akhir yang dinamakan duduk tawarruk. Maknanya duduk tasyahud awal, duduk antara dua sujud dalam mazhab Syafi'i, duduk yang dituntut ialah duduk iftiraj. Tapi duduk tasyahud akhir dalam mazhab Syafi'i, duduk yang dituntut ialah duduk tawarruk. Itu mazhab kita. Ya. Termasuk sunat duduk secara iftiraj ini apabila seseorang itu bermaksud hendak melakukan sujud sahwi. Ini hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Maksud begini. Dalam sembahyang subuh kita lupa baca qunut. Dan kita sedar sebelum kita habis sembahyang. Maka ketika duduk tasyahud akhir rakaat kedua sembahyang subuh, nak baca tasyahud akhir, sunat kita duduk gaya tasyahud awal, iaitu gaya duduk iftiraj, macam duduk antara dua sujud, tetapi bacaannya bacaan tasyahud akhir. Duduknya iftiraj, gaya tasyahud awal. Kenapa? Nak menunjukkan ada yang belum beres lagi sembahyang tu, kita ada lagi nak melakukan sujud sahwi. Kalau ada orang datang, dia tengok kita pun, maknanya ada harapan dia nak berjemaah dengan kita. Kalau yang datang tu faham lah. Kalau tak faham, tak boleh buat apa juga. Ya. Kalau faham, dia tahu, oh ini ada nak buat sujud sahwi ni, dia pun Allahu Akbar berimam dengan kita. Itu guna dia, ya. Dia sunat kita duduk untuk melakukan sujud sahwi dalam bacaan tasyahud akhir
dalam keadaan duduk iftirash juga. Ya, yang pertama. Tapi bila dah sujud sahwi 2 kali itu, duduk semula, duduk tasyahud akhir, iaitu duduk tawarruk, dan tak ada baca apa-apa, terus lafazkan salam kanan, salam kiri, sapu muka. Boleh faham ya? Jangan pula lepas tasyahud, lepas sujud sahwi, kembali pula duduk iftirash balik. Maknanya tak dapat sunnah. Sunnah duduk tu tak dapat. Satu. Yang kedua, keadaan hujung jari jemari hendaklah sama paras dengan kepala lutut. Jari jemari di sini maknanya jari tangan. Ya? Jari tangan kita ni kanan dan kiri bila letak atas peha tu, biarlah dia ni separas. Ya? Maknanya rata dengan hujung lutut. Rata dengan hujung lutut. Apa dia kata dalam kitab? Dia kata wadi'an kaffaihi ala faqidaihi qariban min rukbataihi bihaitsu tasabathuma ru'usul asabi' nashiran asabi'ahu qailan rabbighfirli ila akhirih tatimmatuhu warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini lilittiba'i. Al-ayat sampai akhir lah. Jadi dalam kitab dia ada sebut tentang jari kita ni. Bila kita letak atas peha, ada cara dia. Dia kata letakkan 2 tapak tangan di atas kedua paha yang dekat dengan kedua lutut. Sekira-kira hujung jari ni sama ataupun rata dengan hujung lutut. Itu dia. Serta renggangkan jari tangan tu sedikit sambil membaca Rabbighfirli sampai habis. Maknanya begini cara kita duduk. Kalau depannya, ya, bila kita dah duduk, ni kepala lutut, ni peha, jari kita renggangkan sikit, tetap separas dengan hujung kepala lutut, rata. Kalau pandangan sisinya lebih jelas, ya. Ni kepala lutut, hujung jari kita ni separas. Renggangkan sikit, tak separas. Renggangkan sikit, letak separas. Bukan kita pergi pegang kepala lutut. Gaut ke apa ke, tak payah duk pegang. Gaut orang kata sangat makan seafood lebih buat apa? Ya? Buka puasa di luar, tom yam, padahal lah. Dia cari pasal nak tarawih 8 rakaat. Jadi dia pegang macam ni. Tak betul. Baru ni tarawih dekat satu masjid di Bandaraya Kuala Lumpur, kota metropolitan. Metropolitan. Ada satu Arab Morocco. Dia semayang. Ni dia kata orang Arab pandai sangat ni. Dengan izin, saya gaya ke orang Arab ni semayang. Sebab saya tengok depan saya, ya, dia sujud. Tengok, ya. Macam mana dia buat ni? Kamera masuk, ya. Tu, fokus kaki tu. Macam motor RZ tu. Dia punya exhaust. Astagfirullah, saya kata Arab jahil sungguh. Terangkat, terkontek-kontek. Pakai jubah tu pakai seluruh. Ini borko lah. 5 tulang. Sujud apa benda? Arab. Ini orang kita bila Arab ni ingat ulama semua. Arab tak pernah ingat Melayu, Jawa, Banjar ni ulama. Bayang macam itu dah tu. Cerita ni, ya. Sebab itu kalau pergi UK, US, jangan jumpa Arab tu, kira Arab tu ada ulama semua. Jangan. Duduk UAE, ingat semua orang UAE Arab tu alim belaka. Jangan. Ada orang kita pergi UAE, jadi Wahabi sebab kawan dengan Arab. Dia ingat Arab ni okey semua. Rupanya KO.
Jadi nak ceritakan mana tadi? Kedudukan, ya, jari kita renggangkan sikit, letak atas paha dan dia separas dengan ujung lutut. Bukan kita labuhkan, kita tutup kepala lutut kita, ya. Jari itu dia macam waterfall pula, ya. Dia duduk ditutup kepala lutut, bukan begitu. Itu cara dia. Sebab ini ada dalam kitab, jadi terang sangatlah benda ni, yang sudah terang lagi bersuluh kata orang, ya. Yang ketiga, jari jemari hendaklah direnggangkan di antara satu sama lain secara jarak yang sederhana. Tadi saya baca matan kitab, sekarang dalam bentuk nota, ya, nota apa kata orang, fakta-fakta yang bernombor itu, ya. Kemudian dia kata pandangan hendaklah diarahkan ke tempat sujud, kecuali di dalam duduk tasyahud awal yang juga adalah duduk iftirash. Pandangan diarahkan kepada jari kanan, yakni hujung jari telunjuk kanan, ketika melafazkan dua kalimah syahadah dan permulaan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakta ini juga disokong oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Hujjatul Islam. Imam Ghazali kita tahu dia juga bermazhab Syafi'i. Jadi kita bukan agak-agak lah Syafi'i. Imam Ghazali sembahyang tarawih agak-agak, bukan agak lah, berapa rakaat juga. Nak kata agak, tak boleh agak. Imam Ghazali sembahyang tarawih berapa rakaat? Mesti 20, sebab dia mazhab Syafi'i. Kita duk baca Quran ni, duk belajar Quran, Imam Syatibi hak Majaih baca 4 rakaat afdal, atau kita baca hak Jazari, hak Majaih kita baca 2 rakaat. Imam Syatibi dan Imam Jazari bermazhab Syafi'i. Sebab tu di hujung nama mereka Asy-Syafi'i. Maknanya mazhab Syafi'i Imam Syatibi tu. Mana Imam Syatibi tu sembahyang tarawih 20 rakaat. Datang orang yang belajar Tariq Syatibi sembahyang tarawih 8 rakaat. Mana dia lebih alim pada Tok Guru Imam Syatibi. Nampak? Tolaklah penjuru mana pun, 8 rakaat tetap tak tepat dan tak betul. Orang sini ada buat 8 juga. Saya bulan Ramadan ni memang saya serang habis-habis, full swing tentang tarawih. Geram yang tak amat sangat, ya. Ya, dimaklumkan. Tadi ni. Oh, pandangan. Jadi kalau kita duduk tu, tadi dah fokus lutut apa semua, kepala pula, ya, pandangan ke arah tempat sujud. Jadi makna badan tegak, kepala ni tunduk sikit. Tunduk siapa? Nak tengok tempat sujud, tengok tempat sujud. Bukan makna suruh tegak begitu, ya, atau tunduk sangat. Tegak kepala ni saja, tengkuk ni, tundukkan sikit, tengok tempat sujud. Kecuali kalau tasyahud awal, bila 2 kalimah syahadah, selawat, mata tengok hujung jari telunjuk kanan. Kalau duduk antara 2 sujud, mata 100% ke arah tempat sujud. Jangan tegak je, anak mata je pergi tengok tempat sujud, anda juling satu pasal belakang. Kepala tegak, anak mata je nak pergi tengok ke bawah. Macam orang duduk bangunan tinggi, gayat nak tengok bawah gitu. Jangan kita sembahyang nanti badan tegak lagi ni, nanti kan sakit mata. Sakit mata nak buat tarawih 8 rakaat juga. Dia cari pasal tu. Semua sakit nak buat, bukan kau dia. Sakit mata pun nak buat tarawih 8 rakaat juga. Jadi bukan begitu. Tunduk kepala, tengok elok-elok. Bukan tegak begitu. Ya. Saya kena cakap macam tu supaya tak lahir lagi Arab-Arab yang terkonteng-konteng kaki itu tadi. Ya. Tuan-tuan tahu berlaku kat mana? Kat Masjid Kampung Baru Kuala Lumpur. Nak kata masjidnya hebatlah, orang dalam masjid tu, ya. Itu cerita. Yang kelima,
Jangan memejamkan mata ketika perlakuan rukun ini. Memanglah pejam mata ni sampai bila-bila tak betul semayang. Qiyamul lail dalam kegelapan malam pun tak disuruh semayang pejam mata. Lampu saja disamar-samar gelapkan. Mata tak boleh gelap. Kalau mata gelap, terlolap namanya. Siap berdengkur dengan sembahyang malam. Cuma bagus dia datang qiyamul lail tu saja. Cuma dia datang untuk tidur. Alih tidak, apa tidak, dia belajar tajwid lebih sikit. Advanced level. Kuat pula tu. Cuma dia bagus lagi lah daripada orang yang tidur kat rumah, pemalas nak bangun qiyamul lail bulan Ramadan. Panggil turun qiyam tak pernahnya turun. Dia kata, I pun semayang juga tempat I ustaz. Saya kata dengan dia, you semayang dengan guru tak sama you semayang dengan ustaz jemputan. Dengan guru ni ada tarbiyah yang nak diberi. Sebab itu saya masa ditarbiyah oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Osman Ibrahim, Al-Fadhil Al-Marhum Ustaz Haji Nasuha Ahmad, saya memang bersama guru. Sebab nak terima tarbiyah 1 bulan 10 malam akhir. Kecuali kalau guru tak panggil, boleh qiyam dengan siapa-siapa pun. Itu guna guru. Dia ada silibus yang dia nak sampai. Sebab tu silibus yang kita bawa tak sama di banyak tempat. Dia punya skrip tak sama. Skrip 10 akhir tak sama. Ini guru yang boleh buat. Ustaz jemputan dia tak tahu apa penyakit orang tempat. Itu pentingnya bersama guru. Tapi susah nak cerita benda ni, nanti orang salah faham. Orang sangka bukan-bukan. Tapi orang tak faham hasrat guru tu nak tarbiyah anak murid macam mana. Sebab tu ada benda-benda kadang-kadang susah nak cakap. Ini Pak harapnya ambil faham benda-benda macam ni. Benda-benda macam ni. Jadi balik pada cerita pejam mata ni nak ceritanya. Tapi itu pun seringat jugalah. Jangan memejamkan mata ketika perlakuan rukun ini. Yang keenam, tundukkan kepala sedikit ke arah kiblat sebagaimana disebut tadi. Yang ketujuh, elakkan terlalu banyak pergerakan kecil. Jangan duduk-duduk tasyahud apa ni, duduk antara sujud, garu sana, garu sini, duduk meletupkan tengkuk pula dia. Buat tengah duduk tu dia boleh. Sebab dia gunting rambut, dia suruh mamak kehilkan dia punya leher tu, kasih meletup mamak dia buat gitu. Dia tengah duduk pun dia jadi tabiat. Nak masuk tarawih, maklumlah nak pergi 8 rakaat. Dia ingat lama benar 8 rakaat tu. Dia macam berat benar 8 rakaat tu. Ingat ke nak buat sampai 50 rakaat ke? Tuan-tuan, ada sahabat baru balik pada Syria. Di Syria masih ada lagi yang sembahyang malam Ramadan daripada tarawih bawa ke tahajud 100 rakaat. Masih ada. Confirm tarawih 20 punya. Dia boleh bawa sampai 100 rakaat di Syria. Ada satu kumpulan dia kata maintain 50 rakaat. Tu dia kata balik kat Malaysia tengok orang Melayu Jawa Banjar 8 rakaat dia kata. Beza. Orang yang buat 8 memang dia rimas dah. Dia kata duduk dengan Ustaz NT8 ni payah dia kata. Ustaz NT8 buka kitab lah. Jangan buka kertas kerja Ihya Ramadan. Buka kitab fiqh yang muktabar. Bukan buka buku Ihya Ramadan. Bukan ceramah Ihya Ramadan. Ceramah fiqh mazhab Syafi'i, solat tarawih, baru ada penyelesaian. Ini cerita ya. Itu nombor 7. Jadi jangan ada pergerakan kecil. Kadang-kadang tengkuk ni dah habis berbunyi, di tangan pula. Keruk. Dia jenis apa ni, Kasim Baba punya adik-beradik. Dia rebut tulang. Dia boleh main perut tu. Boleh main tu. Dia juga kadang-kadang tu ditekan je. Pokok jahil.
Dia duk meletup jari. Jangan buat macam itu. Yang perempuan pun kadang lagi jahat, balik bawah telekung. Jangan main dengan perempuan ni, nampak je. Kadang-kadang lagi ganas permainan dia orang ni, sebab benda tak nampak. Ya? Kenapa tengok saya macam nak marah saya? Orang perempuan sini jangan buat fikir macam itu, ya? Nombor 8. Ni nombor ong. 8 pula tu. Hancurlah aku pula 8 harap ni. Tasbih atau zikir ketika duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Ada tasbih yang berbunyi Allahumma ghfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ada yang versi macam itu, ya Allah, ampunilah dosaku dan kasihanilah aku, sihatkanlah aku supaya aku buat 8 rakaat. Agak orang dah sihat tu buatlah 20. Pemadai hoi. Dah minta sihat, nak buatlah 23. Ini tak. Yang sihat buat 8. Yang gout, kencing manis, darah tinggi, jantung, tunggu 23. Itu pun pasal tak boleh lari gout. Kalau tak gout, yang 23 pun balik 8 juga. Nasib baik ada gout. Dia terpaku duduk kat situ. Ya. Itu sebab saya duk cerita banyak tempat masuk tadi. Ya, di satu masjid di bulan Ramadan. Lepas 8 rakaat ni, masjid tu kawasan kolon-kolonnya orang kaya lah. Kolon-kolon lah. Sebuah jalan tu rumah nala punya besar. Ya? Tapi masjid nala punya kosong. Lepas 8 rakaat siap bersalam. Yang permisi ni dah lah duduk sop depan. Salam. Astagfirullahaladzim. Yang tadi puak-puak penyombong ni keluar. Ini siap bersalam tu. Kata aku galang kata orang ni minta bentang situ padan muka. Shift pertama, shift 8. Shift kedua, shift 20. Ni tak mau witir. Konon nak gantung witir. Dia 20 dia terbang. Termasuk imam-imam yang hafiz pun terbang juga dalam bilik dia. Ni pun tak faham juga. Tak baca kitab, faham macam mana. Takat jadi imam bukan makna yang terfaham. Jangan kata imam ni tahu semua. Tapi kalau al-imam dalam hukum Islam, yes. Yang pakai serban hitam tu, hujjatul Islam, itu jangan main. Tapi kalau setakat imam suruh imam masjid nak tunjuk pandai, boleh hafal ayat lebih sikit, witir tak mau pergi masuk dalam bilik, itu bukan cara orang mengamalkan ilmu Islam. Dia lepas 8, dia salam. Lepas 20, dia caw. Lepas tu, inilah adegan yang ingin kita saksikan. Ya tadi ya. Lepas 23, saya pun seriau nak tengok dekat. Sebab puak-puak tadi terbang banyak dah. Lepas 23 tu saya pun beranikan saya toleh belakang. Tuan-tuan tahu apa yang saya nampak? Semua ni tentera-tentera kena tembak askar Jepun. Sebab lepas tu ustaz tu bagi tazkirah apa ayat yang dia baca. Ya. Jadi pakat-pakat yang gaut, kencing manis tadi ni dan tak boleh lari, dia terpaksa terpaku kat situ. Bila terpaku tu, dia punya duduk tu style macam-macam. Ada yang macam hantu kubur pun dah. Kita agak letih agak gaut dah mari agak itu kan, kolesterol dah lebih. Macam-macam. Ada yang itu saya kata macam kena tembak askar Jepun. Lepas 23 rakaat, saya kata nasib baik ada pok-pok gaut ni. Kalau tidak, saya kata semua pok 8 tu. Nasib baik ada Allah bagi kencing manis, ada darah tinggi, ada gout, ada sakit jantung. Itu yang ada yang jalan terkedik. Itu yang tak bangkit 28. Inilah pemandangan di bulan Ramadan. Jadi saya balik, saya kata, ya Allah,
Inilah nak kata Allah dalam bulan Ramadan ni nak tunjuk satu, ramainya puak-puak jahil. Yang kedua, ramainya puak-puak nak tunjuk pandai. Puak jahil yang balik 8, puak nak tunjuk pandai dan suruh orang buat 8. Allah nak tunjuk bulan puasa. Puak tak mengaji fiqah tu dah jadikan kononnya sunnah. Allah nak marah, nak jumpa boleh jumpa, tak ada hal. Geram sangat kita ni. Untuk pelakih-pelakih ulama-ulama mujtahid ni, ya. Tapi nak buang kita Imam Syafi'i tu, kan tak mau pakai, ya. Inilah jadi bila ustaz-ustaz penceramah dah tak baca kitab dah sekarang ni. Acik semua nak motivasi belaka. Inilah jadi semua nak apa, perunding sini. Akhirnya kitab-kitab muktabar siapa nak baca dah tu? Budak sekolah agama, lepas tu pergi aliran lain. Bila pandai sikit tak nak masuk aliran agama. Tak boleh bahasa Arab, nak baca kitab Arab macam mana? Ya. Hadis riwayat daripada Abu Daud daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Yang kedua, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada dengung tu. Ni tuakan. Wajburni, aku nak bagi betul macam jim tu mati. Waj ada qalqalah sughra. Wajburni, jangan wajuburni. Wajuburni tak boleh. Apa jubur keluar situ? Apa Jawa apa ni? Nak boleh jubur ni? Dia, ya Allah, selama ni aku baca wajubur ni, aku tahu. Bukan wajubur ni, wajubur ni. Jangan kata saya melucah pula depan ni. Tapi inilah bila banyak benda-benda macam ni bila saya bawa di kuliah-kuliah fiqah, ramai yang menung. Allah, dia kata silap selama ni. Cuma yang buat 8 dia tak rasa silap. Dia tak rasa silap sebab dia punya pengikut ramai. Tok guru dia pun ramai. Ya. Dia baca kitab muktabar, baru dia tahu silap. Dia tak baca sebenarnya. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan berilah rahmat kepadaku, yakni kasihanilah aku dan tambahilah ibadatku. Itu wajburni. Ya, maknanya sempurnakan mana yang kurang dan angkatlah martabatku. Ya, martabatku, dan berilah aku rezeki dan tunjukilah aku dan sihatkanlah aku dan maafkanlah segala kesalahanku. Hadis riwayat dari ke-6 periwayat hadis, ya, ridwanullah alaihim ajma'in. Ini adalah yang lebih baik. Ataupun yang ketiga, ini yang kata pendek tadi, doa tasbih tasyahud yang pendek 2 kali. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Wahai Tuhanku, ampunilah aku. Wahai Tuhanku, ampunilah aku. Hadis ini riwayat daripada Ibnu Majah, hadis yang hasan. Dan yang keempat, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Versi yang lain, wahai Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, perkayakanlah aku, yakni cukupkanlah aku, angkatkanlah martabatku, tunjukilah aku, sihatkanlah aku dan rezekikanlah aku. Hadis riwayat daripada Abu Daud, ya, Tirmidzi atau Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Al-Zahabi. Ini di antara versi tasyahud. Walau bagaimanapun, selain pada versi, yang lebih penting adalah cara kita melafazkan itu. Inilah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perbincangan kita pada siri yang ke-16 ini, yakni rukun fi'li, kategori rukun fi'li, duduk antara 2 sujud. Mudah-mudahan dengan perbincangan yang agak panjang lebar ini dapat memberi faham kepada kita bagaimanakah perlakuan atau hai'ah rukun ini dapat dibuat mengikuti ketetapan ilmu fiqh yang baik daripada Allah. Silap kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah.